Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 7 Syawal 8 Mei. Bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Doktor pelatih dibuli. Kes lama. Juga langgar hingga maut, pemandu bawah umur dibebaskan. Perkongsian seorang doktor pelatih di media sosial yang mendakwa menjadi mangsa buli secara emosi di sebuah hospital kerajaan di Kelantan sehingga menyebabkan berlaku cubaan bunuh diri adalah kes lama. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK Datuk Dr. Zaini Husin berkata kes berkenaan yang dipercayai berlaku pada tahun 2019 itu telah ditutup dan dianggap selesai kerana dakwaan itu tidak dapat dibuktikan dengan jelas. Namun kini ia ditularkan kembali. Dia mendakwa di Kelantan, tapi sebab kita tak tahu sama ada dia tidak nyatakan nama dan sebagainya, jadi kita tidak boleh pastikan sama ada betul-betul berlaku di Kelantan ataupun di tempat lain. Kalau mengikut pada tahun tersebut ada beberapa kes lah yang kita ada yang telah kita siasat. Jadi setakat ini kita dapati bahawa kes-kes itu telah ditutup lah. Jelasnya lagi, mengikut perkongsian yang mula tular di media sosial sejak semalam itu, tidak dinyatakan secara terperinci mengenai penulisnya, sekaligus menyukarkan pihaknya untuk mengenal pasti sama ada pengadu adalah Dr. Siswazah atau sebaliknya, serta bila kejadian tersebut berlaku. Namun sekiranya ada laporan yang lebih khusus, pihak JKNK sentiasa bersedia untuk melakukan siasatan lanjut dan memastikan mangsa buli tersebut mendapat pembelaan. Datuk Dr. Zaini berkata demikian dalam sidang media selepas hadir pada majlis sambutan Hari Asma Sedunia peringkat Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ2 dan pelancaran klinik asma teruk di HRPZ2 di Kota Baru siang tadi. Semalam tular di media sosial mengenai perkongsian seorang bekas doktor pelatih yang mengalami penderitaan emosi selain dikutuk dan terpaksa bekerja lebih masa walaupun shift sudah tamat sepanjang ditempatkan di Jabatan Pembedahan di sebuah hospital kerajaan di Pantai Timur. Menurut perkongsian itu juga, akibat daripada penderitaan emosi itu, beliau turut melakukan cubaan membunuh diri sebanyak 2 kali. Selain dia juga telah melaporkan perkara itu kepada Timbalan Pengarah, namun tiada sebarang tindakan lanjut yang diambil. Di Perak, seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes remaja orang kurang upaya OKU yang ditampar dan dibuli di Taman Tasik Taiping seperti tular di media sosial. Lelaki berusia 22 tahun yang tidak bekerja itu ditahan di perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Taiping kira-kira jam 10.45 malam tadi. Ketua Polis Daerah Taiping ACP Osman Mamat berkata polis juga telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 323 dan 506 Kanun Kesisaan. Mahkamah Magistrate Taiping membenarkan suspek ditahan reman selama 3 hari sehingga 10 Mei bagi membantu siasatan. Terdahulu polis mengesan satu video berdurasi 1 minit 2 saat yang tular di Facebook bertajuk Budak OKU-1 lelaki Melayu kena tampar dan dibuli di Taman Tasik Taiping. Kejadian dikatakan berlaku kira-kira jam 2 pagi semalam semasa mangsa yang berusia 13 tahun itu beredah seorang diri menggunakan basikal. Suspek dipercayai ingin meminjam basikal milik mangsa dan menyebabkan kejadian buli itu berlaku. Manakala di Kedah, pelajar sekolah berusia 16 tahun yang memandu kenderaan pelbagai guna MPV dan merempuh 2 pemotong rumput sehingga mengakibatkan seorang daripadanya maut di Jalan Pintasan Semeling dibebaskan hari ini dengan jaminan polis. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kedah Superintenden Muhammad Mahiri Husin berkata, polis telah merekod keterangan daripada pelajar terbabit dan penjaganya turut dipanggil bagi membantu siasatan. Menurut Muhammad Mahiri, mengikut keterangan pelajar terbabit, dia mengambil kunci kenderaan dan memandu tanpa pengetahuan bapanya. Ketika itu, bapa pelajar terbabit tiada di rumah kerana menghadiri majlis kenduri. Kita buat tangkapan semalam dan pada petang semalam kita ambil keterangan, dah bebaskan dengan jaminan polis. Dan tindakan terhadap ibu bapa dia bagaimana? Kita akan panggil ibu bapa dia, kita akan jalankan siasatan. Kalau lebih kepada kecuaian, so kita boleh ambil tindakan saman membenarkan budak yang
tak memiliki lesen memandu. Dalam kejadian jam 11 pagi semalam, seorang pekerja pemotor rumput Ching Lopa, 20 tahun, warga Myanmar meninggal dunia di tempat kejadian, manakala rakan senegara berusia 33 tahun patah bahu kanan selepas dirempuh sebuah MPV. Dalam kejadian itu, pemandu MPV terbabit dipercayai hilang kawalan lalu terbabas dan merempuh 2 batang pokok sebelum melanggar 2 mangsa yang sedang berehat di bahu jalan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Tidak menjadi kesalahan bagi mana-mana individu untuk mengambil makanan berasaskan sunnah demi kesihatan masing-masing. Namun, perlu bijak dalam membeli produk yang benar-benar mencapai piawaian yang ditetapkan pihak berkuasa kesihatan negara. Usahawan Produk Kesihatan Berdaftar Muhammad Nur Azizi Awaluddin berkata tindakan selidik dulu sebelum membeli amat perlu bagi memastikan keberkesanan dan keselamatan produk tersebut kepada pengguna. Yang menjadi permasalahannya bila makanan sunnah ini telah dikomersialkan dan telah mengelirukan fakta di mana setiap produk yang dijual di pasaran berstatus health supplement mestilah mengikut piawaian yang telah diberikan oleh NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia, serta mendapat status halal dari JAKIM. Sesuatu produk yang hendak diluluskan akan mengambil masa 1 tahun hingga 3 tahun untuk dibenarkan, dipasarkan kepada pengguna di Malaysia. Tambahnya, setiap produk perlu mendapat label MAL dan nombornya serta mendapat status halal sebelum dibenarkan untuk dijual di pasaran. Dalam pada itu, Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia, FOMCA, Nur Ashikin Aminuddin berkata tindakan tegas perlu dikenakan terhadap pengeluar atau peniaga yang menggunakan taktik menjual makanan sunnah untuk melariskan produk mereka. Ia kerana ada pihak yang overclaim dan menjual agama untuk mendapatkan kepercayaan pengguna semata-mata. Memetik laporan berita harian online, Nur Ashikin berkata produk seumpama itu perlu dipantau supaya masyarakat tidak terpedaya. Ini kerana setakat ini, seolah-olah tiada pemantauan dijalankan pihak berwajib dan disebabkan itu berlakunya lambakan produk berkenaan di pasaran. Katanya lagi, penjual juga dilihat mengiklankan produk mereka melebihi fungsi produk itu sendiri. Media sebelum ini melaporkan produk makanan sunnah dan penawar masih berleluasa di negara walaupun bertentangan dengan keputusan Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan. Produk tersebut juga didakwa dijual dengan harga yang mahal sehingga mencecah RM500 bergantung kepada berat dan pakej tertentu. Hampir 100,000 rakyat pergi open house PM. Trafik menuju ibu kota dijangka meningkat hari ini susulan warga kota mula pulang dari pelbagai negeri ekoran esok mula bekerja. Susulan itu, Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur bersiap siaga di setiap laluan pintu masuk ibu negara bagi membantu melancarkan pergerakan kenderaan. Tol Gombak, laluan selatan Lebuh Raya Sungai Besi dan juga laluan dari arah utara iaitu Tol Jalan Duta antara lokasi tumpuan kesesakan aliran trafik. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur ACP Sarifuddin Muhammad Saleh berkata, anggota dan pegawainya akan ditempatkan di 3 titik masuk berkenaan bagi melancarkan proses penyuraian kenderaan jika terdapat kesesakan. JSPT KL kita sentiasa meletakkan tahap siap siaga yang tinggi dalam menerima kehadiran warga KL yang balik ke Kuala Lumpur, dan perancangan kami Trafik Kuala Lumpur, kita meletakkan anggota-anggota kita untuk membantu mereka ni yang pulang daripada kampung masuk ke pusat bandar dan kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan selamatlah. Kita akan membantu untuk penyuraian trafik di tempat-tempat strategik daripada 3 entry point yang kita tahu, itu daripada Tol Gombak, daripada
selatan, seperti Sungai Besi, Seremban Highway dan juga daripada utara iaitu Tol Jalan Duta. Kita akan tempatkan anggota dan sekiranya pertambahan kenderaan itu naik dengan mendadak, kita akan membantu membuat penyuraian. Beliau berkata demikian dalam UPS Selamat 18 sempena Hari Raya Aidilfitri 2022 di Ibu Negara. Dalam operasi itu, seramai 13 pegawai dan 85 anggota telah menjalan operasi sekitar jalan raya di 5 lokasi di Jalan Kuching, Jalan Lok Yu, Jalan Genting Klang, Jalan Duta Kiara serta Jalan Gembira di sekitar Ibu Negara. Operasi tertumpu kepada pemeriksaan kenderaan motosikal dan kereta serta mengesan pemandu mabuk. Sementara itu di Kedah, penunggang dan pembonceng motosikal merupakan penyumbang kepada kematian tertinggi kemalangan jalan raya sepanjang tempoh OPS Selamat 18 yang dilaksanakan di negeri itu sejak 29 April lalu. Dalam tempoh 9 hari ia dilaksanakan, 8 kematian membabitkan kumpulan itu. Katanya mangsa yang maut terdiri daripada penduduk tempatan berusia antara 15 hingga 30 tahun. Kebanyakan kemalangan berlaku di jalan negeri. Jelasnya sepanjang tempoh terbabit, sebanyak 17,000 saman dikeluarkan terhadap pengguna atas pelbagai kesalahan. Antara kesalahan dikesan memandu di lorong kecemasan, penggunaan telefon bimbit ketika memandu, tidak patuh lampu isyarat, memotong garisan berkembar selain memotong barisan. Berbaki seminggu lagi program imunisasi COVID-19 kanak-kanak, PKIDS, dos pertama sebelum ia ditutup pada 15 Mei. Tinjauan kru berita Al-Hijrah di beberapa PPV hari ini mendapati masih ada ibu bapa yang menghantar anak mereka mendapat perlindungan itu. Namun sambutannya semakin suram. Ikuti laporan wartawan Azlinda Sahaluddin. Dianggarkan 4 juta kanak-kanak dalam lingkungan usia 5 hingga 11 tahun layak mendapat vaksin melalui program ini. Namun sehingga semalam hanya 43.4% iaitu hanya 1.5 juta kanak-kanak telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Walaupun kerajaan mengumumkan tiada paksaan ke atas ibu bapa untuk mendapatkan vaksinasi anak-anak, namun angka penerimaan vaksin bagi golongan ini masih lagi hambar meskipun tarikh akhir penutupan PKIDS hanya tinggal seminggu. Menurut Pengurus Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Komuniti Sungai Choh Selangor, Dr. Wan Nur Asmara Muhammad Nur berkata, trend kematian disebabkan jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak juga telah menunjukkan peningkatan sejak tahun lepas. Sehubungan itu, beliau berpandangan adalah wajar golongan itu divaksin dengan segera bagi mengurangkan risiko jangkitan. So setakat ni kita tengok trend kanak-kanak yang kena COVID dan mati makin meningkat. Even tahun lepas rasanya dalam 54 orang yang meninggal. Tahun sebelum tu 2021 belah-belah je. So tahun lepas dia naik tiba-tiba kepada 50 orang. So peningkatan tu mendadak sangat. Lebih pada 200%. Ada segelintir ibu bapa masih menganggap vaksinasi terhadap kanak-kanak akan memberi kesan yang teruk sehingga menjejaskan kesihatan mereka. Walaupun kajian telah membuktikan bahawa kanak-kanak yang tidak divaksin akan cenderung kepada sindrom keradangan berbilang sistem MIS-C atau jangkitan jangka panjang COVID-19. Orang yang ambil vaksin, sebenarnya risiko untuk develop stage 4, stage 5 tu sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Kalau berbandingkan dengan yang tak ambil vaksin. Dalam pada itu, kanak-kanak yang mengambil vaksin, Nia Nabila Natasha Roslan menyeru kanak-kanak lain supaya mendapatkan suntikan bagi melindungi diri dari terkena jangkitan COVID-19 dengan simptom yang lebih teruk. Pergilah vaksin, tak sakit pun demi kesihatan kita juga kan. So tak sakit pun, ambil je lah. Sakit sikit tu normal lah.
budak kecil dari kita pun boleh ambil. Apatah lagi kita yang besar tak boleh. Ibu bapa dalam pada itu disaran agar mengambil peluang lindungi anak dengan menghantar mereka untuk divaksin. Kan kita macam pernah kena ada COVID kan. Jadi saya fikir baiklah cucuk. Itulah kalau boleh kita ibu bapa kan macam kita dah kena vaksin. Jadi untuk anak kan untuk protek juga diri. Sebelum ini Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata tarikh akhir pemberian vaksin COVID-19 secara percuma kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun menerusi PIKKIS kekal berakhir pada 15 Mei ini. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Ibu bapa yang masih belum mendapatkan vaksin untuk anak anda diharap segera untuk mendapatkan temujanji di aplikasi MySejahtera atau boleh secara terus di mana-mana pusat pemberian vaksin berdekatan anda. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan anak-anak anda di mana golongan ini merupakan golongan yang berisiko tinggi untuk terkena jangkitan COVID-19. Jangan sudah terngantuk baru tengadah. Azlinda Sahaluddin, Berita Al-Hijrah. Majlis sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan jemaah menteri cukup meriah dengan kehadiran keluarga Malaysia yang mula datang seawal jam 7 pagi. Keadaan itu menyebabkan majlis yang sepatutnya bermula jam 10 pagi terpaksa diawalkan 30 minit. Ekoran ribuan pengunjung sudah beratur panjang di luar Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Disambut Perdana Menteri bersama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali sebelum baginda beramah mesra bersama rakyat. Taliban wajibkan bertemu lagi. Taliban menguatkuasakan undang-undang mewajibkan pemakaian burqa atau pakaian yang menutup seluruh badan termasuk muka kecuali mata kepada setiap wanita ketika berada di tempat awam. Hukuman akan dikenakan kepada suami, bapa atau penjaga sekiranya wanita di bawah tanggungjawab mereka tidak mematuhi undang-undang berkenaan.
Antara hukuman yang akan dikenakan ialah denda dan penjara sekiranya kesalahan dilakukan secara berulang. Dekri terbaru ini dikeluarkan pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada. Selain mewajibkan pemakaian burqa, peraturan baru ini turut menggalakkan wanita untuk tidak keluar dari rumah sekiranya tiada urusan penting di luar. Taliban sebelum ini melarang wanita bekerja di sektor awam, melanjutkan pengajian ke peringkat menengah dan bermusafir berseorangan tanpa mahram. Penguatkuasaan undang-undang ini bagaimanapun menerima reaksi negatif pelbagai pihak, termasuk Pertubuhan Hak Asasi Manusia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menentang langkah Taliban ini yang dilihat akan memburukkan lagi hubungan dengan komuniti antarabangsa. Rata-rata wanita Afghanistan juga lebih selesa berhijab dan mempersoalkan kewajaran Taliban mewajibkan pemakaian burqa tradisional. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengisytiharkan darurat buat kali kedua dalam 5 minggu. Tindakan itu bagi memberi kuasa mutlak kepada pasukan keselamatan untuk menangani tunjuk perasaan yang menggesa perletakan jawatannya. Menurut jurucakap Presiden, perintah darurat kedua dikuatkuasakan bagi memastikan ketenteraman awam. Hari ini penunjuk perasaan berkampung di luar Parlimen Sri Lanka. Mereka menaungkan slogan mengkritik kepimpinan negara itu yang dikatakan gagal menangani krisis ekonomi terburuk di negara itu sejak kemerdekaan. Ribuan kedai, sekolah dan perniagaan juga ditutup hari ini bagi memberi tekanan kepada kerajaan Sri Lanka. Rabu lalu, Menteri Kewangan Ali Sabri memberi amaran bahawa negara itu mungkin terpaksa mengharungi kegawatan ekonomi untuk sekurang-kurangnya 2 tahun lagi. Sri Lanka yang mempunyai 22 juta penduduk menghadapi kekurangan serius makanan, bahan api dan ubat-ubatan. Keadaan itu mendorong puluhan ribu rakyat ke jalanan menuntut peletakan jawatan semua anggota keluarga Rajapaksa yang mendominasi jawatan kerajaan. Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz dimasukkan ke hospital pada Sabtu. Perkara itu disahkan menerusi satu kenyataan rasmi Istana Saudi. Memetik laporan Al-Arabian News, Raja Salman dilaporkan dimasukkan ke Hospital Pakar King Faisal di Jeddah semalam untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Bagaimanapun, tiada maklumat lebih terperinci diberikan dalam kenyataan rasmi istana itu. Raja Salman menaiki takhta sebagai pemerintah Arab Saudi pada tahun 2015. Pada tahun 2020, Raja berusia 86 tahun itu pernah menjalani pembedahan hempedu. Terkini, pada Mac lalu, baginda menjalani prosedur penukaran bateri perentak jantung. Dan berikut berita antarabangsa pilihan. Sebuah objek misteri kelihatan cerah, pantas dan dikelilingi aura bujur itu seakan-akan obor angkasa pada 6 Mei lepas. Seorang profesor aerodinamik dan kejuruteraan Mechanical University Texas mengatakan fenomena itu terhasil daripada pelancaran roket yang memantulkan cahaya matahari yang terkena kepulan asap roket berkenaan. Satu pergaduhan besar tercetus di hadapan Sekolah Tinggi Tucson, Amerika Syarikat pada waktu rehat. Mengikut laporan Daily Mail, pergaduhan itu dicetuskan oleh seorang bapa berumur 40 tahun yang berdepan dengan pembuli anaknya. Kira-kira 30 pelajar terlibat dalam pergaduhan itu. Menurut polis, tiada sebarang kecederaan serius mahupun pengguna senjata dalam insiden berkenaan. Tular di media sosial kononnya terdapat bayi dinosaur yang mempunyai leher panjang dan berbadan kecil yang berlari-lari di sungai. Video ini membuat ramai warganet keliru seakan-akan dinosaur itu wujud berdasarkan video berdurasi 14 saat itu. Namun apabila dilihat lebih dekat, haiwan itu adalah koatis yang berjalan secara mengundur. Dengan inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia yang melibatkan kos RM450 juta setiap pelajar B40 di institusi pengajian tinggi akan dibekalkan
dengan sebuah tablet bagi membantu mereka mengikut aktiviti pembelajaran dalam talian, melayari internet untuk tujuan penyelidikan dan sebagainya. Ia akan diagih mulai Jun ini dan dijamin berkualiti tinggi dari jenama terkenal. Inisiatif ini bakal memanfaatkan kira-kira 350,000 mahasiswa. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.